Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Encik Yusuf bin Adi Muhammad, merangkap pengerusi sambutan Hari Guru peringkat Jabatan Pendidikan Wilayah Persatuan Labuan bagi tahun 2020 yang sedang menjalankan tugas pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persatuan Labuan ketika ini. Timbalan Pengarah atau penolong pengarah, pengetua, guru besar, pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persatuan Labuan, guru-guru dan para penonton yang sedang mengikuti siaran Kopi-Kopi Hari Guru pada pagi ini. Salam Labuan hebat, Labuan super, guru saya muridnya, kecemerlangan murid bermula di sini. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik yang mengikuti siaran kita pada pagi ini. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin kepada panel kita, panel Kopi-Kopi kita pada pagi ini ya. Dan juga kepada para penonton di luar sana walaupun kita menyambut Hari Raya dengan suasana yang sederhana pada tahun ini mungkin ada hikmah di sebaliknya. Saya Pengiran Abdul Qadir bin Pengiran Budin, pegawai SIC Plus Jabatan Pendidikan Wilayah Persatuan Labuan, selaku moderator Kopi-Kopi Hari Guru pada pagi ini. Dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Unit Sains dan Matematik, yaitu dari sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Nasional Labuan yang diketuai oleh Ketua Penolong Pengarahnya Wan Ang Biwan, dan juga penolong pengarah Encik Imran bin Yunus selaku urus dia program Kopi-Kopi Hari Guru pada tahun ini atas kepercayaan kepada saya untuk memudahcarakan program inilah. So bertemu kita sekali lagi dalam program Kopi-Kopi Hari Guru sempena sambutan Hari Guru peringkat Jabatan Pendidikan Wilayah Persatuan Labuan dalam normal baru Jika sebelum ini ahli panel kita bersama para penonton secara bersemuka namun hari ini kita hanya dapat mengikuti secara dalam talian terutama kepada para penonton yang berada di luar sana menggunakan aplikasi YouTube Live So banyak hikmah yang kita perolehi dalam PKP dan PKPB ini. Saya percaya adik kawan kita pun ada merasainya So apa kabar para panel kita pada pagi ini? Kabar baik, alhamdulillah. Dan juga para penonton di luar sana, semoga kita semua dapat di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So untuk teman-teman penonton di luar sana, program Kopi-Kopi Hari Guru ini merupakan idea asal mantan pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persatuan Labuan sebelum ini, yaitu Cikgu Resin bin Saidin. Jika tak silap saya ini merupakan tahun yang ketiga ia dilaksanakan sempena Hari Guru peringkat Wilayah Persatuan Labuan. So bersama saya pada pagi ini adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi bagi kita warga pendidik di Labuan khususnya, yaitu yang pertama, ahli panel yang pertama yaitu Cikgu Yahya bin Ahmad Putih. Selamat datang Cikgu Yahya. Terima kasih. Program kita pada pagi ini yang merupakan pengetua Sekolah Menengah Ranca-Ranca Wilayah Persatuan Labuan. Panel kita yang kedua Cikgu Faridah binti Hamid, merupakan guru besar SK Tanjung Aru. Dan juga panel kita yang ketiga Cikgu Samsuria. Apa kabar Cikgu Samsuria? Sehat. Cikgu Samsuria binti Ebni merupakan penolong pentadbiran Sekolah Klaster Kecemerlangan SK SNN yang manja dipanggil Cikgu Sam Betul Cikgu Sam Baiklah para penonton sekalian, sebelum saya memulakan Kopi-Kopi Hari Guru pada pagi ini, izinkan saya membacakan sedikitlah biodata ahli panel kita yang cantik, berbaju purple kebanyakan purple, Cikgu Yahya yang segak dan tampan. Untuk anda di luar sana, baiklah di sebelah kanan saya ingin saya bacakan sedikit biodata. Itu beliau adalah Cikgu Yahya bin Ahmad Putih, mempunyai pendidikan Master in Management dari Universiti Malaysia Sabah, juga memiliki ijazah sarjana muda sastra dengan kepujian dari Universiti Kebangsaan Malaysia, memiliki diploma pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, diploma pengurusan dan kepimpinan Institut Amiruddin Baki, dan memiliki sijil kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan PKL juga daripada Institut Amiruddin Baki.
beliau pernah menerima anugerah guru inspirasi McDonald pada tahun inilah yang baru-baru ini tanya Cikgu ya. Juga mempunyai pengalaman yang luas lah dalam menghasilkan cerpen dan juga dalam antologi antaranya adalah Runtuh, dialog dari seorang guru, Sepulau Kasih, dan banyak lagi lah. So untuk itu panel kita yang kedua, saya ingin memperkenalkan panel kita yang kedua, itu Cikgu Farida binti Hamid, merupakan guru besar SK Tanjung Aru yang mula dilantik pada tahun 2019 Cikgu Farida Tania atas pelantikan. Beliau memiliki diploma pengurusan kepimpinan pendidikan daripada Institut Aminul Baki dan juga sejak kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan juga daripada Institut Aminul Baki, dan mempunyai ijazah sarjana pengurusan pendidikan dari Universiti Malaysia Sabah, juga mempunyai ijazah sarjana muda bahasa dan linguistik dari Universiti Putra Malaysia. Kalau nak ceritakan pengalaman ini memang banyak pengalaman lah. Kalau saya rasa SK Tanjung Aru ini merupakan sekolah yang ke-7 atau ke-8 Cikgu Farida So ini beliau merupakan panel kita yang kedua pada pagi ini, dan seterusnya saya ingin memperkenalkan panel kita yang ketiga, Cikgu Sam ini orang Sarawak, berasal dari Sarawak. Berapa lama dah di Labuan, Cikgu Sam? 20 tahun. Wow, 20 tahun Satu jangka masa yang bukan sedikit, bukan apa nama PD So 20 tahun Ya, 20 tahun. Sayang Labuan. Adakah separuh daripada umur tu? Lebih kurang. Maknanya jangan tekan umur Cikgu sama tahun ini ya. So beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas lah, dan telah berkhidmat di SK SNN. Sekarang ini kita panggil sebagai SK Sekolah Swasta merupakan penolong kanan pentadbiran, merupakan guru option science Beliau memiliki diploma perguruan Malaysia dari Maktab Perguruan Sains Bintulu dan juga ijazah sarjana muda perguruan dari IPD Ken dan mempunyai sumbangan yang banyaklah dalam bidang pendidikan kita, terutama di Labuan. Baiklah tuan-tuan dan puan para penonton di luar sana, untuk slot ini kita akan adakan dua slot ataupun dua sesi perkongsian. Dan sekiranya tuan-tuan yang berada di luar sana ada soalan yang ingin ditanyakan, para penonton boleh menaik dalam ruangan chatting lah. Jika ada masa, insyaAllah saya akan coba bacakan. Okey, baiklah. Dengan tema Hari Guru pada tahun ini, berguru demi ilmu, bina generasi baru, sangat sesuai dengan tajuk kopi-kopi Hari Guru kita pada pagi ini, yaitu PKP dan norma baru pendidikan di wilayah Kepulauan Labuan. So pada pagi ini kita akan mendengar beberapa perkongsian berkaitan perjalanan dan strategi pelaksanaan aktiviti pembelajaran sepanjang tempoh PKP dari sudut yang berbeza, yang mungkin boleh dijadikan panduan kepada kita dalam mendapati PKPB ini sekiranya diteruskan. Untuk itu saya ingin menjemput Cikgu Yahya binti Ahmad Putih untuk berkongsi bagaimana peranan beliau selaku pengetua atau pemimpin sekolah menengah mengurus perjalanan dan strategi pelaksanaan aktiviti pembelajaran sepanjang tempoh PKP. Dipersilakan Cikgu ya. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan ahli-ahli panel semua. Ya, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sektor pembelajaran kerana menjemput saya untuk sama-sama kita membincangkan isu yang sekarang ini kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi terima kasih kepada sektor pembelajaran sekali lagi atas jemputan ini. Baiklah, apabila kita menyebut berkenaan dengan normal baharu dalam kita berdepan dengan PKP dan PKP ini, dalam konteks saya sebagai seorang pengetua untuk menguruskan PDPC di sekolah menengah, ya. Pada peringkat awal ya, apabila Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan pada 18 hari bulan Mac, pada waktu itu cuti sekolah. Ya, kita cuti sekolah, seingat saya pada 16, 17, 18 sampai 22 hari bulan. Jadi dalam sewaktu perkenalan PKP itu, ya, kita tidak dapat gambaran bagaimanakah bentuk PDPC yang akan kita laksanakan apabila buka sekolah pada 23 nanti. Ya, kerana
inilah yang dikatakan perkara baru, ya, PKP benda baru. Dan mau tidak mau kita sebagai guru harus melaksanakan PDP berdasarkan dengan kaedah terkini, ya, sesuai dengan pelaksanaan PKP itu, ya. Justru di peringkat awal SMK rancah-rancah, ya, telah mengarahkan guru-guru untuk melaksanakan PDP dengan menggunakan format baru dengan berbagai bentuk pendekatan pengajaran, sama ada dalam bentuk yang paling basic lah, yang paling basic WhatsApp, Instagram, video, sehinggalah kepada Google Meet dan Zoom, ya. Itu pada peringkat awal, ya. Dan kita tidak menetapkan sebenarnya jadual pelaksanaan pengajaran dalam bilik darjah kepada guru-guru. Dan saya pada peringkat awal, ya, saya memberikan kebebasan kepada guru untuk melaksanakan PDP itu mengikut kesesuaian murid, mengikut kesesuaian guru, ya. Jadi kami telah berbincang di peringkat pengurusan bahawa kita memberikan kebebasan kepada guru dan murid untuk menentukan masa mengajar. Ini peringkat awal. Maknanya sesuai dengan kenyataan Menteri Pendidikan pada ketika itu. Iya, pada ketika itu kan kita telah ada satu ketetapan, saya anggapkan sebagai satu ketetapan apabila sekolah tidak mewujudkan suasana yang rigid dengan menjadikan satu jadual waktu, ya, kepada murid-murid sekolah. Jadi apabila keadaan ini berlaku, sekolah mengambil pendekatan yang seperti yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan. Kita tidak mengadakan satu jadual yang tetap, yang absolut, yang semua kena patuh, ya. Jadi alhamdulillah proses PDP itu berlangsung mengikut norma baru yang kita berada dalam perintah kawalan pergerakan itu, sebab kita tak boleh mengadakan pembelajaran secara bersemuka, jadi kita terpaksa, mau tidak mau kita terpaksa untuk mengubah diri kita dan corak pengajaran kita dengan menggunakan kaedah pembelajaran secara maya, ya. Jadi alhamdulillah pada peringkat awal pelibatan murid itu agak baik. Mungkin kita belum nampak masalah-masalah, ya. Jadi guru mengajar seperti biasa, murid pun belajar seperti biasa. Dan dari segi data yang saya dapati juga menunjukkan pelibatan murid di SMK rancah-rancah pada peringkat awal pelaksanaan PDPC ini dalam keadaan yang baik, ya. Kalau saya lebih detailkan data untuk pelajar tingkatan 5 saja, untuk tempoh pelaksanaan pelaksanaan PDPC secara maya ini, kita untuk murid tingkatan 5 kita berada dalam rating 80 ke 90% dan ke atas. Pelibatan murid bagi setiap mata pelajaran, ya. Itu kita belum ada jadual pada waktu itu, ya, belum ada jadual. Jadi saya nampak mungkinlah pada peringkat awal apabila pelaksanaan ini macam murid sangat excited apabila menggunakan kaedah pembelajaran secara maya ini, benda baru. Mereka nampak benda itu baru dengan mereka, dan mereka boleh explore benda ini, dan ia menimbulkan satu suasana yang baru. Dan saya mendapati respon murid sangat bagus pada peringkat awalnya itu, ya. Jadi kita meneruskan sehingga dalam seminggu ke 2 minggu kita meneruskan satu sistem pembelajaran tanpa berjadual. Ya, lagipun kita tidak menyangkakan yang PKP itu akan semakin berterusan. Ya, sebab pada peringkat awal PKP ini ditetapkan dalam tempoh 2 minggu, 18 hari bulan hingga 31 hari bulan kalau tidak silap saya. 31 Mac. Untuk fasa 1 kita ingat bahawa untuk fasa 1 ini dia tamat di sana. Jadi di fikiran kita memang kita kata 1 minggu sahaja pun. Jadi mungkin benda ini adalah
tidaklah menjadi suatu yang apa namanya tu kita dapat jangkakan sampai sekarang ini, sampai hari ini, ya. Okey, jadi mana banyak kekangan-kekangan yang kita belum nampak lagi. Kita belum nampak apa isu-isu yang timbul, apa isu-isu yang berbangkit, kekangan dan masalah kita belum nampak. Jadi pada peringkat awal, guru mengajar seperti biasa, murid belajar seperti biasa. Jadi di peringkat SMK Rancang-Rancang kita membuat pemantauan begitu. Kita telah menyediakan Google Form kepada guru-guru untuk mengisi, sebab saya pun kena pantau PDPC murid, walaupun kita blur keadaan itu. Jadi kita membuat pemantauan secara mengikut pengalaman kita untuk mengurus sekolah. Jadi pengawalan kita dalam bentuk macam itulah, ya. Kita menyediakan Google Form kepada guru-guru untuk merekodkan catatan pengajaran dan bahan pengajaran guru. Dan pada ketika itu pun kita bentuk pengajaran dan pembelajaran itu pun dari segi isi kandungannya pun tidak terlampau lebih santai, ya. Dalam konteks murid boleh mengulang kaji topik-topik atau refresh balik apakah topik-topik yang telah dipelajari sebelumnya. Mungkin lebih kepada kerja rumah lah, lebih kepada kerja rumah, ulang kaji. Guru dan murid balik kampung atas dasar cuti sekolah, kan? Ya, sebab cuti itu 16 hari bulan. Ya, jadi hari Sabtu dan hari Ahad itu itulah tempoh masa murid-murid untuk balik ke kampung. Dan semua pun kita tidak pernah jangka tentang PKP ini. Jadi guru pun tak dia balik kampung sebenarnya. Bukan saja murid, guru pun tak dia balik kampung. Jadi kita mengikut. Saya dipahamkan ada juga pentadbir yang terperangkap. Ya, ada terperangkap dalam tempoh PKP ini. Ya, jadi saya ingin katakan di sini di peringkat awal SMK Rancang-Rancang mengurus sekolah khususnya PDPC itu dalam keadaan yang normal dan biasa. Ya, kita tidak nampak apa masalah yang timbul pada peringkat awal itu. Jadi kita anggapkan macam saya katakan tadi kan, macam kita anggapkan bahawa benda ini tidak lama. Jadi kita continue kepada pembelajaran yang kami telah rancang, yang kami telah tetapkan oleh pengurusan sekolah. Itu saja. Okey, terima kasih atas perkongsian pengalaman selaku pengurus dan pemimpin di sekolah menengah dalam menangani dan merancangkan pelaksanaan aktiviti pembelajaran masa PKP dan PKPB ini. Jadi kalau sebentar tadi kita telah mendengar perkongsian daripada pemimpin di sekolah menengah, apa kata kita jemput panel kita yang kedua, yaitu Cikgu Farida Hamid selaku guru besar yang mana merupakan pemimpin atasan sekolah rendah, untuk berkongsi pengalaman beliau, bagaimana beliau mengurus perjalanan dan strategi pelaksanaan aktiviti pembelajaran sepanjang tempoh PKPB dan PKP. Mungkin ada sedikit perbezaan ataupun mungkin banyak perbezaan antara sekolah menengah dan sekolah rendah. Jadi untuk itu kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada guru besar Puan Farida. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, salam sejahtera pada semua. Pertama sekali saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sektor pembelajaran atas jemputan kepada saya sebagai panel dalam program Kupi-Kupi pada hari ini. Baik, kalau tadi kita dengar Cikgu Yahya, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Rancang-Rancang bagi peringkat sekolah menengah. Bagi sekolah rendah pula sama jugalah sebenarnya, kita dalam keadaan terkejut sebenarnya. Kita tak sangka sebenarnya diumumkan tentang PKP itu. Cuma di peringkat sekolah rendah, di peringkat saya lah di SK Tanjung Aru, saya mengambil pendekatan selepas saja diumumkan 18 hari bulan itu, diumumkan PKP, saya terus berbincang dengan penolong-penolong kanan saya. Saya tanya macam mana kita nak buat PDP menggunakan aplikasi yang sedia adalah seperti WhatsApp dan juga Telegram. Sebab saya melihat kalau sekolah menengah mungkin murid-muridnya ada telefon pintar sendiri, tapi kalau di peringkat sekolah rendah kebanyakan murid menggunakan aplikasi ataupun telefon bimbit ibu bapa. Itu yang kita kena teliti tu. Itu yang saya tanya dengan penolong kanan. Cuma di peringkat kami
kami menyusun jadual, masih menggunakan jadual waktu PDP biasa, cuma kita bagi kelonggaran pada guru-guru, memberikan latihan. Maksudnya di situ sama ada latihan itu berbentuk offline ataupun online. Dan saya juga meminta kepada guru-guru untuk memastikan kita berlaku adil lah kepada anak-anak didik kita kan. So anak-anak didik kita ni bukannya semua ada telefon pintar, mungkin ada yang tidak ada akses internet. Itu yang saya tekankan. Ya, seperti kata Menteri Pelajaran kita lah, ikut kesesuaian. Ya, begitulah. Sebab kita pun mengambil kira yang diperkatakan oleh Menteri Pendidikan itu kan. Okey, kemudian setelah kami berbincang, kita ada susun beberapa perkara lah. Selain pada masa tu, saya masih lagi menggunakan ERPH. Laporan guru-guru masih menggunakan ERPH sebab belum lagi diumumkan yang penggunaan catatan tu kan. Masih juga menggunakan ERPH. Dan memang sebelum ini sudah ada lah penggunaan secara memang ada sebenarnya, tapi ERPH lah, bukannya berbentuk catatan. ERPH. Jadi saya maklumkan dengan selepas saja kami berbincang pun melalui Telegram juga tu dengan penolong kanan. So kita tak boleh menyebutkan secara dalam talian. Jadi berbincang setelah kami persetujui, kalau di sekolah rendah ni kita melibatkan semua murid. Dia ada pemulihan prasekolah tahun 1 hinggalah ke tahun 6. Dia ada 3 peringkat tu kan. Jadi semua kita libatkan. Maknanya tidak ada yang terkecuali. Okey, jadi itu saya maklumkan dengan guru-guru. Dan ada juga guru-guru yang bertanyalah tentang ERPH, macam mana kita nak buat, kemudian latihan kepada murid-murid tu macam mana. Dan saya juga maklumkan supaya apa yang saya maklumkan dalam WhatsApp rasmi sekolah tu, Telegram rasmi sekolah, untuk dimaklumkan juga kepada ibu bapa. Maknanya ibu bapa juga terlibat. Sebab ibu bapa pun, diorang pun tertunggu-tunggu, mereka pun tertunggu-tunggu kan, apa bentuk PDP kita apabila diumumkan PKP itu. Jadi saya minta guru-guru kelas untuk umumkan, maklumkan dalam WhatsApp rasmi kelas. Alhamdulillah lah, WhatsApp rasmi kelas memang sedia ada. Maknanya setiap kelas ada WhatsApp group lah. Ya, kita ada 18 kelas, maknanya termasuk prasekolah lah. Kita tambah lagi pemulihan, ada 19 bentuk aplikasi WhatsApp untuk guru kelas, termasuk pemulihan. Jadi semua guru kelas yang terlibat masukkan maklumat tu di dalam WhatsApp kelas tersebut. Maknanya guru besar dan juga pentadbir lain masuk juga. Ya, saya sendiri pun masuk. Memang saya masuk dalam grup tersebut. Masing-masing lah. Kalau macam saya ambil 4. Penolong kanan saya ambil 3 kan. So kalau kita nak ambil semua, mungkin ada masalah lah kepada telefon bimbit kita kan. Jadi itu yang di peringkat awal lah sekolah saya buat. Dan pada ketika itu kita pun tak nampak lagi apa isu yang akan timbul. Sebenarnya ada juga isu yang ditimbulkan oleh ibu bapa dan juga guru lah. Tapi pada ketika yang kita buat tu, pada waktu itu kita anggap yang kita buat dan kita rancang tu, itulah yang sesuai pada peringkat itu. Dan kita pun tak menyangka kan tempoh masa PKP. Sama jugalah seperti saya tadi tinggalkan sampai 31 Mac saja. Kita pun bila diberitahu tu 31 Mac kita macam senang hati je kan. Rasa senang hati. Maknanya lebih kurang seminggu lah. So seminggu tu dalam cuti kan. Hari Jumaat berikutnya disambung. Yang bila disambung tu alamak. Itu pasal yang kedua. So terima kasih Cikgu Frida atas perkongsian dan pengalaman selaku pengurus dan pemimpin di sekolah rendah dalam menangani pelaksanaan aktiviti pembelajaran masa PKP dan PKP ini. Baiklah para penonton yang saya hormati, para penonton dalam talian, kita telah mendengar 2 perkongsian daripada pemimpin sekolah. Rasanya tidak lengkap lah kalau kita tidak mendengar perkongsian daripada peran lainnya. Kalau di luar sana ada peran lainnya yang merawat, kita juga ada peran lainnya sebenarnya di sini dalam bidang pendidikan. So yang terlibat secara langsung bersama murid-murid dalam pelaksanaan aktiviti pembelajaran sepanjang tempoh PKP ini. Untuk itu apa kata kita menjemput Cikgu Syam untuk berkongsi pengalaman beliau selaku peran lainnya dalam bidang pendidikan. Silakan Cikgu Syam.
Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat sejahtera untuk semua penonton yang di luar sana. Saya Cikgu Syam. Sebenarnya macam pada peringkat awal tu macam Cikgu Yahya dengan Cikgu Faridah jugalah, macam mula-mula tu memang santai sebab pelaksanaannya sepenuhnya saya menggunakan media sosial, iaitu saya guna Facebook. Sebab ramai murid yang memang sudah kawan, friend dengan kita kan. Lepas tu kita guna sepenuhnya kumpulan WhatsApp dan kumpulan Telegram lah untuk menyampaikan. Masa tu kita tidak ada penetapan, betul lah. Iaitu di mana saya macam kami guru-guru, kalau saya ceritakan dari segi perspektif saya sendirilah, saya mengajar tahun 4 dan tahun 6, dan pada peringkat awal tu kita hanya bagi contoh saya bagi dalam WhatsApp ataupun Telegram saya hanya menyatakan tajuk sains tahun 4. Lepas tu saya akan cakap arahan pembelajaran kendiri, sila baca buku teks muka surat berapa, dan siapkan latihan dalam buku teks muka surat berapa. Pada peringkat awal kita hanya buat begitu saja, iaitu maksudnya sepenuhnya murid membuat pembelajaran kendiri lah. Cikgu masa tu belum masuk betul-betul yang kita ada bersemuka, belum ada yang maksudnya secara atas talian lah, bersemuka atas talian, di mana hanya arahan secara Telegram begitu. Ataupun paling-paling pun pada peringkat awal saya terus terang lah, saya hanya berkongsi bahan daripada kawan-kawan yang di luar. Bila kan masa tu ramai yang kongsi, okey siapa nak kuis soalan sains, siapa nak ni, saya ambil saya just forward. Saya ambil, saya forward, saya kongsi. Lepas tu saya kongsi juga bahan saya tu dalam kumpulan panitia sains peringkat negeri. Saya kongsi sebab saya faham, sebab bila saya rasa saya pun susah nak cari bahan, saya rasa guru sains yang lain pun mungkin mengalami situasi yang sama. Jadi bila saya dapat bahan, saya share bahan tu dalam kumpulan sains negeri. Jadi bahan tu saya harap memang bermanfaat lah. Masa tu kan terus terang lah, Google Form pun tak pandai nak buat. Okay, jadi kita hanya ambil bahan daripada kawan-kawan. Maknanya berlaku kolaboratif antara masa tu guru-guru yang seluruh Malaysia masa tu, sebab kita semua benda tu satu isu satu Malaysia kan. Jadi kongsi je lah masa tu. Tapi saya mula-mula tu memang fokus kepada buku teks lah, sebab kita faham murid di rumah dia hanya buku teks. Tetapi ada masalah juga di mana yang macam Cikgu Yahya cakap tadi, ada yang terperangkap di luar Labuan. Mana balik bawa buku teks kan. Jadi masa tu ada yang buat buku teks digital. Jadi kita orang kongsi. Jadi parent pun mula bagi kita susah hati, cikgu tak ada buku teks, cikgu macam mana mau buat kerja rumah cikgu ni. Jadi kita cuba sama-sama lah, macam tu. Memang pada peringkat awal tu masa tu juga saya memang sangat setujulah dengan tema Hari Guru kita kan, berguru demi ilmu kan. Saya memang sangat setuju dan bina generasi baru. Memang kita sekarang tengah buat generasi baru lah, yang PTP kita yang secara atas talian ni. Dan bila berguru demi ilmu tu, secara otomatiknya saya nampak di sini, selain guru, selain murid, ibu bapa pun belajar sama. Bila saya tengok status dekat Facebook kan, hari ni kami buka GC, belajar sudah sama anak. Bukakan dia orang macam dia orang share. Diorang share buka GC anak, macam mana Google Classroom mana. Kami lepas tu pada peringkat awal tu memang sepenuh diguna media sosial. Tapi pada peringkat yang fasa kedua, bila kita masuk kepada fasa kedua, saya telah menggunakan sepenuhnya Google Classroom, di mana Google Classroom ini telah disediakan oleh kementerian kita sendiri kan, platform yang disediakan oleh kementerian. Jadi saya cuba guna sepenuhnya lah. Dan pada peringkat maknanya sangat membantu lah. Sangat membantu Google Classroom tu. Di mana minggu kedua tu 31 hari bulan, saya ingat lagi, kami blast kan ID MOE murid tahun 1 hingga murid tahun 6. Semua WhatsApp dan Telegram kami salurkan semua ID tu, sebab walaupun ID tu telah diberikan tahun lepas, tapi sebab masa tu kita tidak menggunakan sepenuhnya benda yang diberikan itu kan. Jadi ada budak ada masuk, ada macam subjek yang guna pun tak semua subjek. Dia macam subjek KMK ada memang relate. Subjek lain tu memang tak pakai lah. Bukan tak pakai tu, tapi tidak sepenuhnya. Itu yang saya kata tadi, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi apabila diberikan ID tu,
diberikan ID tu. Jadi semua yang murid-murid sudah masuk dalam kelas-kelas tertentu lah, maksudnya bila dimasukkan, jadi di situlah baru nampak macam PDPC guru ni bersistem. Dia teratur. Murid pun tidak perlu lagi masalah, apa tahu, parents selalu merungut, cikgu saya tak tahu sudah BM tu sains cikgu tu arahannya yang di mana, sebab semua subjek menggunakan WhatsApp yang sama. Jadi semua post yang sama. Cikgu parent pening kepala, sebab macam Cikgu Faridah cakap tadi, stok sekolah rendah dia memang perlu bantuan ibu bapa. Berbanding sekolah menengah berbanding sekolah menengah, sebab macam betul lah, sebab sekolah menengah dia sudah pandai berdikari. Kalau sekolah rendah ni, kalau tahap 1 dia mau cari jadi memang sepenuhnya handphone ibu bapa. Jadi nak scroll tu, bayangkan kalau satu hari macam peringkat awal, macam Cikgu Yahya cakap, kita tak ada jadual. Jadi ikut suka cikgu. Sekali tu cikgu satu hari, cikgu sains, cikgu BI, cikgu baik, mood bagus hari Isnin, semua post tugasan hari Isnin. Semangat baru. Maknanya peranan pengurus dan pentadbir sekolah itu juga sangat penting. Saya sendiri pun post, dapat jabahan post, kan macam excited share. Jadi post, simpan, forward bagi anak-anak tu, orang siapkan tugasan ini. Lepas tu tak fikir subjek lain tu, fikir subjek sendiri. Ya, bayangkan sekolah rendah sudah ada 13 mata pelajaran. Itulah. Jadi kan ibu bapa macam, cikgu pening kami mencari yang mana satu cikgu punya saya. Cakap itu baru masa tu kita nampak bila dalam tempoh betul juga. Kita dianggap sebagai tempoh bertenang lah yang awal tu kan, sebab kita macam tengok macam-macam yang akan timbul di sana. Jadi pada peringkat kedua tu, saya berterima kasih pada yang guru besar dan fikir-fikir lain, di mana kami telah di situlah baru macam dan jabatan pun menyarankan bermula ada jadual, tapi jadual yang fleksibel. Bukan jadual yang macam jadual sekolah yang ada pukul berapa rehat, apa itu tak ada. Kita jadual yang fleksibel kan. Bila jadual fleksibel tu barulah dia orang tahu sudah sekarang ni setiap hari Isnin subjek apa. Kalau dulu rencam macam gitulah. Jadi lepas tu yang saya nak fokuskan juga di sini, selain daripada guru, ibu bapa dan murid tu sendiri, guru tu juga kena beradaptasi. Macam saya sendirilah, macam saya cakap tadi, saya tak tahu nak buat Google Form pada peringkat awal. Saya tak tahu nak macam mana nak guna Google Classroom tu, saya terus terang. Tetapi kebetulan pada peringkat awal itu, contohnya macam e-didik Malaysia, rumah kod, cikgu YouTube, di mana pada peringkat itu dia orang macam tahu je guru-guru ni memerlukan bantuan. Di mana mereka share YouTube, dia orang share, lepas tu dia orang bagi kursus atas talian. Masa tu saya cuba ikut, saya ikut sendiri, saya cuba. Lepas tu bila saya sudah mengalaminya sendiri, saya terus buat kelas GC. Jadi di situlah terus ilmu yang saya dapat tu saya terus aplikasi. Saya rasa PDPC saya yang saya jalankan memang sekarang ni lebih mudah lah, sebab dengan ilmu yang saya dapat. Bukannya murid saja pembelajaran sendiri, guru pun. Maknanya dalam PKP ini bukan saja murid, guru pun belajar. Ya, itulah hikmahnya macam Cikgu Pangeran cakap tadi. Jadi memang saya rasa sangat PKP ni ada hikmahnya, betul. Saya rasa itu sajalah. Okey, terima kasih Cikgu Samsuria, Cikgu Syam atas perkongsian pelaksanaan aktiviti pembelajaran semasa PKP untuk sekolah. Sekolah kita, saya rasa minuman kopi kita dah sejauh ni. Sambil kita bersembang, silakanlah minum ni. Saya rasa kopi ni kau sangat. Okey, kita kopi-kopi dulu. Okay, baiklah para penonton dalam talian yang saya hormati, kita rehat sebentar dan kita akan sambung selepas ini. Baiklah para penonton dalam talian yang saya hormati, kalau tadi kita dah mendengar 3 perkongsian bagaimana pentadbir sekolah dan juga peran lainnya, kita guru memainkan peranan masing-masing dalam pelaksanaan aktiviti pembelajaran sepanjang tempoh PKP dan PKPB ini. Namun saya percaya dalam keadaan PKP dan PKPB pasti ada kekangan dan cabarannya. Mungkin dalam masa yang sedikit ini
para panel kupi-kupi hari guru kita dapat berkongsi apakah isu dan cabaran yang dihadapi sepanjang pelaksanaan PDP dan bagaimana ia diatasi serta mungkin adakah intervensi yang dapat dikongsi kepada para penonton kita dan pendengar di luar sana. Untuk itu saya rasa mungkin kita jemput panel yang pertama ya untuk berkongsi sedikit. Okey, terima kasih sekali kepada Tuan Moderator. Apabila kita bercakap dengan tentang isu atau cabaran, memang kita berdepan dengan cabaran. Cabaran yang pertama yang setelah kita melalui satu fasa PKP itu, saya bagikan cabaran itu kepada 3: guru, murid dan ibu bapa. Saya melihat dulu aspek guru dulu. Kenapa saya sentuh aspek guru? Kerana guru ini merupakan tonggak penting dalam memastikan jatuh bangun kejayaan PDP itu dalam bilik darjah, dalam konteks ini dalam pembelajaran secara maya inilah. Jadi apabila saya melihat dari segi data, dapatan data yang kami kumpul melalui Google Form, saya mendapati bahawa pengajaran dalam bilik darjah mengikut tingkatan itu dia tidak seimbang. Dia tidak seimbang. Jadi bila saya lihat dan teliti, saya dapat kenal pasti satu perkara, iaitu tidak semua guru kita mempunyai kemahiran kemahiran yang sama dari segi mengupayakan pembelajaran PDPC secara atas talian ini. Mungkin guru ini mahir dalam bidang ini, dalam teknologi ini, tetapi tidak mahir dalam aspek ini. Dan dapatan data juga menunjukkan bahawa aplikasi yang 100% digunakan oleh guru WhatsApp dan Telegram. Maknanya yang lain belum lagi pada yang belum lagi saya dapati. Apabila keadaan ini berlaku, saya perlu mengambil tindakan pantas. Sebab ini soal memberi ilmu kepada murid. Jadi apabila hal itu berlaku, saya telah mengadakan berbincang dengan majlis pengurusan sekolah, dan kami telah mengadakan 3 siri PLC kepada guru-guru secara atas talian. Pertamanya, cara penggunaan Google Form. Cara penggunaan Google Form ini bagaimana? Walaupun basic, knowledge tentang Google Form itu perlu guru tahu. Kerana kenapa saya mengatakan demikian adalah PDPC dalam bilik darjah ini berbeza dengan PDPC maya ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Dalam bilik darjah, kerja itu atau tugasan yang kita berikan itu in situ, kita boleh simak terus serta merta. Tetapi dalam pendidikan maya ini kita ada sedikit kekangan. Jadi pertamanya isunya ada hasil kerja yang tidak saya bimbang, tidak disimak. Saya takut benda itu. Saya bimbang. Dan juga ada lambakan kerja-kerja rumah apabila terlalu banyak. Seperti kata Cikgu Sofia. Jadi banyak memberi latihan. Jadi apabila murid didahkan dengan 3 siri PLC ini, saya dapat nampak perubahan. Pertama, keberanian guru untuk memperbagaikan pendekatan pengajaran. Saya dapat nampak bahawa pengajaran dan pembelajaran itu nampak lebih pelbagai, segar dan menarik. Saya ada untuk makluman, kalau saya bukan sahaja berada dalam kumpulan WhatsApp ibu bapa bagi kelas-kelas terbabit, tetapi untuk setiap subjek saya ada, yang saya fokus kepada tingkatan 5. Tingkatan 5 memang saya genggam, saya tidak mau lepas. Jadi bagi setiap tingkatan 5 itu, saya pantau pelibatan murid dan pelibatan guru, PDPC guru itu dalam bilik darjah. Dan kursus yang kita laksanakan itu diaplikasikan oleh guru dalam PDPC bersama dengan murid. Maknanya secara tidak langsung PLC itu menjadi budaya lah. Jadi kita dapat lihat bagaimana, saya dapat kesan guru yang membuat pengajaran itu dan mengaplikasikan ini, saya dapat kesan satu demi satu orang guru. Sebab saya fokus kepada form 5, jadi senang untuk saya pantau. Yang pertama, dalam aspek kedua, masih dalam ruang lingkup guru lagi, saya melihat bahawa
jika pada fasa pertama kami tiada jadual waktu, ya, macam yang sebut sebelum ini lah. Saya kata apabila saya melihat rungutan murid pening mereka sebab belum habis dari BM masuk sejarah, masuk ke pendidikan agama Islam. Jadi ini saya kata, saya mau melihat kejayaan PDPC itu. Saya mahu anak murid saya dapat sesuatu. Saya tidak mahu guru hanya melepaskan batuk di tangga, beri tugasan tanpa melihat impak itu. Ya, tanpa melihat impak. Kerana benda ini bagi saya sia-sia. Jadi apabila itu berlaku, saya kata perlu ada penetapan jadual, perlu ada pengetahuan yang terancang dan mesra murid. Saya masih lagi menekankan konsep mesra murid, kerana saya tidak boleh memaksa murid itu pada pukul 8 hingga pada pukul 10 umpamanya. Tak boleh saya paksa. Kerana apa? Kerana saya mahu masa yang dirundingkan antara guru dan murid itu adalah waktu yang mesra murid, yang mereka boleh duduk bersama, kerana konsep keadilan penerimaan ilmu itu perlu ada. Saya mahu murid menerima ilmu pada waktu itu. Sebab itu saya take note, murid terlibat atau tidak ini, kehadiran tetap diambil. Maknanya tiada unsur paksaan lah. Maknanya tiada unsur paksaan. Sebagai contoh apabila saya akan berbincang dengan murid, saya mengajar di tempat, ya, saya kata saya akan mengadakan ini, kamu free atau tidak, adakah ia sesuai untuk kamu? Murid mengatakan iya. Jadi saya dapat mengajar dengan jumlah murid yang ramai. Sebab kita ini yang biasa mengajar, kalau jiwa kita beroh guru ini, kita mau juga bercakap dengan murid secara berdepan tu. Saya paling puas hati kalau saya mengajar murid kan, kamu buka kamu punya kamera semua tengok muka kamu. Kerana saya ni bukan saya lah, rasanya rata-rata kan. Dia mau mengajar itu kan, bila dia mengajar itu sampai pada murid. Begitu. Barulah proses pembelajaran bermakna dan berkesan itu dicapai lah. Yang ketiganya masih dalam ruang lingkup guru, iaitu kuantiti kerja. Saya mengatakan kepada guru bahawa kita mahu PDPC kita itu ada impact kepada murid. Saya mahu itu. Saya mahu murid saya itu kan mendapat sesuatu daripada PDPC yang diajar. Ya, jadi apabila kali itu berlaku, saya meminta supaya hasil kerja yang diberikan itu masih mengikut RPT, standard rancangan pengajaran itu masih follow, dan juga sesuaikan dengan senario. Senario. Saya tidak mahu bagi kerja, kalau objektif itu sengaja mau 60 latihan sebagai contoh, 50 latihan, tidak. Saya mahu ada apa objektif kita pada hari itu dan murid kena capai. Murid kena capai untuk PDPC pada hari itu. Alhamdulillah, saya dapat nampak bahawa semakin hari, jika tadi tingkatan 5, kita dapat nampak pelibatan murid dalam lingkungan 80 hingga 90%. Alhamdulillah, untuk fasa berikutnya PKP, untuk murid tingkatan 5 saja kami dapat mencapai 100% pelibatan murid. Dari segi pelibatan saja, bukan satu tempo 2 minggu itu. Bayangkan, fasa pertama, fasa kedua, fasa PKP, B pun kita masih dapat mencapai peratusan murid yang tinggi dari segi aspek pelibatan murid. Alhamdulillah. Itu saya kata bahawa kita harus mesra kepada murid. Kita perlu jangan menekan murid. So, murid ini stres. Maknanya kata kuncinya mesra kepada murid. Sebab beginilah, saya ingin kongsi. Ada setengah murid ini yang mereka ini adalah seorang yang hyperaktif, yang intrapersonal. Jadi apabila mereka berada dalam rumah, mereka sangat kata orang tertekan. Mereka lebih suka. Apabila saya berhubung dengan murid, mereka rata-ratanya mahu ke sekolah. Kami mahu ke sekolah, cikgu. Kami mahu ke sekolah tu, cikgu. Tapi apa katanya? Benda ini bukan kita rancang, bukan kita mahu. Kita terpaksa ikut SOP-nya. Jadi kita bagi pemahaman kepada murid itu. Dan alhamdulillah lah, yang paling saya suka pelibatan murid itu mencapai yang kami mahu. Itu dari segi aspek guru lah. Macam tadi saya katakan tadi, guru yang kurang ada kemahiran, lambakan kerja kerana tiada jadual waktu. Maknanya kita atasi dengan PLC dan segalanya lah. Dan pemantauan.
saya melihat bahawa saya tidak tahu PDP itu berlangsung atau tidak. Ya, jadi setiap minggu hari Jumaat catatan pengajaran guru akan diberikan kepada dalam kami menyediakan untuk PDPC dalam tempoh PKP. Kami telah mewujudkan satu telegram PDPC khas untuk PDPC. Dia lain daripada rasmi, sebab semua intipati PDPC ataupun hal yang berkaitan dengan PDPC sepanjang tempoh PKP kita letakkan di situ. Rancangan catatan pengajaran semua di situ. Jadi saya dapat kesan. Semua pentas itu dapat kesan pelaksanaan PDPC itu. Jadi satu pemantauan yang sistematik. Saya melihat perkara itu bila kita wujudkan telegram untuk khas untuk PDPC itu, saya lagi nampak bahawa kita lagi terancang, guru-guru lagi terarah, dan yang paling penting kita tidak mewujudkan pun tekanan kepada guru dan juga murid. Itu yang sangat penting. Itu yang paling penting. Walaupun sebenarnya PKP itu sendiri memberikan tekanan. So kita sendiri tak boleh bergerak. Begitu. Okey. Itu aspek guru aspek guru. Sebenarnya banyak lagi ni tahu. Tapi kita lihat pula aspek murid. Bila melihat aspek murid ini pula, saya percaya macam sekolah rendah dengan sekolah menengah dia berbeza Puan Farida. Kerana untuk sekolah rendah ini handphone satu ni mereka kongsi dengan parents, tetapi untuk sekolah menengah masing-masing ada. Masing-masing ada. Walau bagaimanapun kita tidak boleh mengatakan ada juga yang masih juga berkongsi, berkongsi secara atas talian dengan ibu bapa mereka. Mereka kongsi dengan ibu bapa mereka. Jadi kami berhadapan dengan masalah itu. Masalah itu. Jadi saya telah menyatakan kepada guru-guru, saya mau guru mengajar sahaja. Isu-isu yang berkaitan dengan murid, sebagai contohnya murid tak datang, tak mengikut menyertai, itu guru tak payah fikir. Saya kata itu tanggungjawab kami pentadbir. Saya sendiri akan berhubung dengan parent. Untuk menyatakan mana anak mereka. Saya sendiri akan berhubung dengan dan bertanyakan, adakah mereka ini menerima maklumat-maklumat? Begitu. Jadi alhamdulillah apabila saya terlibat secara langsung dalam pemantauan ini, bukan saja guru saya pantau, murid saya pantau, ibu bapa pun saya pun turut memantau secara menyeluruh. Saya mengatakan begini, kejayaan sesuatu PDPC itu bukan terletak kepada gurunya, bukan terletak kepada muridnya juga, tetapi sejauh mana ibu bapa juga turut support dan terlibat kepada kejayaan PDPC ini. Kebetulan SMK Ranca-Ranca adalah sekolah komuniti. Hubungan SMK Ranca-Ranca dengan komuniti sangat bagus. Parents di SMK Ranca-Ranca ini sangat membantu. Sehingga ada parents tanya, cikgu jadi kerja rumah ke cikgu? Begitu. Mereka mahu anak mereka diberikan kerja atau tugasan dan latihan lah. Okey, berbalik kepada murid yang tadi yang murid yang berkongsi telefon tadi itu, kita memang wujud ada masalah itu juga. Memang tidak dinafikan juga, tetapi di sini saya memainkan peranan berunding dengan ibu bapa. Kerana untuk maklumat, seorang anak itu bukan saja bersekolah di SMK Ranca-Ranca, tapi mungkin bersekolah di SK Sungai Berdaun, SK Sungai Lada, yang terpaksa mereka menggunakan handphone, dan pada masa yang sama juga tugasan diberikan itu serentak. Jadi kami kena bijak. Di situ kami kena bijak. Sebab itu ada jenis tugasan yang diberikan oleh guru itu dia tidak konsisten sama sepanjang minggu. Macam saya mengajar bahasa Melayu, saya beritahu dengan anak murid, kemahiran membaca untuk hari ini saya minta kamu merakam murid membaca. Jadi murid membaca, saya akan meneliti bacaan mereka, intonasi mereka, mereka punya bacaan mereka, di mana dia berhentinya itu semua kita akan pantau berdasarkan kepada audio. Audio video itu. Sama juga apabila saya minta murid membentang, saya minta murid supaya membentang. Lepas itu saya akan menyemak. Jadi saya tidak memberikan tugasan yang murid terpaksa membuat benda yang jadi perkara-perkara begini. Ada murid yang murid tidak sama. Kita perlulah dalam keadaan ini dalam murid tertekan dengan senario PKP, kita lagi guru menekan dia, murid kamu kena siapkan kerja rumah,
Jadi kita harus memahami, kita harus meletakkan diri kita supaya kita dapat membantu murid kita dengan lebih baik. Seperti kata Tuan Ketua tadi lah, mesra kepada murid. Ya, mesra murid. Kata kunci utama, mesra murid. Iya. Okey, dari segi ibu bapa pula, saya dapati di sini ya, ibu bapa dia bukan masalah besar, isu utama. Dalam konteks SMK Rancah-Rancah, ibu bapa bukanlah isu yang besar, kerana walaupun ada setengah ibu bapa yang berkongsi telefon dengan anak, tetapi apabila kita memberikan pemahaman kepada ibu bapa berkenaan dengan kepentingan PDPC supaya mereka ini tidak tertinggal, saya memberikan memberitahu kepada ibu bapa, saya memberitahu ibu bapa, tuan puan, kita tidak tahu bila PKP ini berakhir. Kalau anak tuan-puan ini tidak memberi respon terhadap PDPC ini, dalam tempoh 2 atau 3 bulan, anak tuan dan puan akan tertinggal. Jadi perkara ini adalah tidak adil untuk anak puan. Jadi mau tidak mau mereka membantu. Alhamdulillah, ibu bapa sharing dengan saya berkenaan dengan pelibatan mereka dalam bilik di rumah aktiviti pembelajaran. Bilik belajar alam maya. Bilik belajar alam maya. Kerana saya boleh katakan, setiap kali saya SMS dengan ibu bapa, saya ada grup khas untuk ibu bapa. Untuk tingkatan 5 saja, saya boleh susun macam mana ibu bapa bersama dengan murid mengajar. Siap ambil video lagi untuk menghantar kepada saya bahawa mereka ini sangat membantu, membantu anak-anak mereka dalam PDPC. Ada lagi ibu bapa, Cikgu Yahya, boleh tak mencadangkan lagi apakah bentuk pengajaran yang sesuai. Saya kata guru kami ada memuat naik ke dalam YouTube, pengajaran video itu ada, semua ada kita buat. Jadi alhamdulillah lah. Ya, saya di sini mungkin saya boleh ambil kesempatan kan, secara langsung saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada ibu bapa SMK Rancah-Rancah, bukan saja di SMK Rancah-Rancah, di seluruh Labuan inilah, yang mana memang ibu bapa sangat membantu. Itu yang saya nak sebut. Ibu bapa merupakan guru interim yang di rumah, yang membantu sebenarnya menjayakan. Di sini saya memang tabik dengan ibu bapa di Labuan ini yang sangat-sangat membantu anak-anak mereka, sangat-sangat membantu guru-guru kita untuk memastikan anak-anak kita ini tidak tercicir dan berlaku divisi pembelajaran semasa cuti PKP ini. Alhamdulillah, rasanya itu sajalah saya bagi 3 cabaran dan 3 strategi pelaksanaan penambahbaikan ataupun intervensi yang kita lakukan. Terima kasih Ketua S. Sungguh banyaklah cabaran itu. Banyak sekali. Setiap cabaran itu dapatlah diatasi. Alhamdulillah. Dan kaitan dan intervensi sekolah. Kan, So kita minta pandangan daripada guru besar Puan Farida, bagaimana sekolah Puan melihat cabaran itu dan bagaimana pihak sekolah mengatasinya. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Untuk sekolah saya, Sekolah Kawasan Tanjung Aru, saya juga bagikan pada 3 bahagian. Tapi kalau tadi pengetua Cikgu Yahya, dia bagikan kepada murid, guru dan ibu bapa. Saya bagikan kepada 3 juga. Tapi mengikut item yang berlainan lah. Okey, yang pertama, saya melihat cabaran yang pertama ialah jadual waktu. Rupa-rupanya jadual waktu yang saya bagi kepada guru sebelum ni, saya bagi diorang secara santai. Saya katakan tadi, rupa-rupanya sangat memberi tekanan rupa-rupanya bukan pada guru saja, pada ibu bapa. Sebab bertubi-tubi kan. Seperti kata Cikgu Sam tadi lah. Jadi ibu bapa sendiri, saya ada masuk dalam grup WhatsApp kelas kan, ibu bapa sendiri bagi pandangan. Sampai ada yang WhatsApp saya secara personal, guru besar, kalau boleh jadual waktu tu biarlah santai, maksudnya tidak terlalu banyak, berikan jadual yang lebih fleksibel lah kan. Jadi sebab itulah saya berbincang semula dengan penolong-penolong kanan saya. Dan sekali ini, kalau sebelum ni saya libatkan penolong kanan saja, tapi kali ini saya melibatkan MLT saya, middle leader. Saya libatkan mereka sebab saya rasa, saya percaya mereka dekat dengan dengan guru. Mereka yang berkomunikasi dengan guru kan, lebih dekat dengan ahli pendidikan mereka. Jadi saya libatkan mereka. Saya tanya jadual yang bagaimana yang boleh
kita bagi supaya ibu bapa ni dia rasa tidak sangat tertekan lah, murid pun tidak tertekan. Jadi kami pun ubah jadual itu. Kalau sebelum ni terlalu santai, tapi kali ini bermula daripada 1 April sehinggalah kinilah minggu depan lah kan buka sekolah. Kita buat 2 subjek dalam satu masa saja, 1 hari. Mana satu hari dua subjek. Maknanya ibu bapa ataupun murid boleh menghantar hasil tugasan mereka itu secara bebas, tapi dalam tempoh minggu itu. Kalau sebelum ni mereka mengejar masa tu, itu yang mereka rasa tertekan. Ibu bapa lah kan. Okey. Kemudian masih juga melibatkan semua guru. Pemulihan juga kita libatkan. Maknanya tidak ada yang terkecuali lah. Kemudian kami juga mengambil kira pandangan ibu bapa lah. Sebab ibu bapa ni kalau sekolah menengah, murid kan, dia lebih fokus pada murid sebab murid ada telefon bimbit sendiri. Tapi kalau sekolah rendah ni dia menggunakan sepenuhnya telefon bimbit ibu bapa. Jadi kita pun mengambil kira pandangan ibu bapa. Jadi itu yang pertama tadilah, kita sudah, yang jadual waktu kita sudah ubah, dia lebih kepada fleksibel. Dan ada juga ibu bapa yang WhatsApp saya secara personal juga, dia kata alhamdulillah, terima kasih guru besar, dia katakan, sebab mendengar intihan kami ibu bapa ni. Saya pun rasa terujalah sebab ada ibu bapa yang begitu. Kita sangat berterima kasih lah kepada ibu bapa yang sentiasa memberikan kita maklum balas yang sangat baik. Yang kedua ialah, saya melihat cabaran kedua ialah apabila kita membuka aplikasi WhatsApp dan juga Telegram kepada ibu bapa untuk memberi makluman, dan ibu bapa menghantar tugasan anak mereka bertubi-tubi juga. Bayangkan dalam satu WhatsApp tu ada 10 subjek. Maknanya ada 10 subjek guru yang menghantar, dan 10 subjek tu juga ibu bapa yang menghantar tugasan anak mereka. Bayangkanlah macam bilangan murid. Talian yang sangat sibuk, yang saya pun sendiri, saya masuk dalam tu kan, saya pun bila ibu bapa hantar tugasan, memanglah kita akan tengok hasil tugasan anak mereka kan. Saya pun nak mencari pun sangat susah. Itu yang bila kita dapat maklumat begitu, akhirnya kami bincang dengan penolong kanan dan MLT saya, kami buka Google Drive. Lebih mudah. Lagi mudah. Maknanya ibu bapa hanya klik Google Drive itu, dan semua tugasan guru masuk di sana, dan hasil tugasan murid pun masuk di sana juga. Jadi sama jugalah. Lebih mudah. Walaupun kadang-kadang ada jugalah yang bertanya kita lah kan, aku kerja rumah hari ini. Mereka tanya juga tu, kadang-kadang kan saya kesian juga dengan ibu bapa ni. Mereka yang macam seronok pula diorang kan, bila kita tak bagi, bila kita tempoh rehat tu kan, macam minggu lepas cuti perayaan kan, kita bermula hari Rabu. Ada yang bertanya tu, Tuan Moderator, GB hari ni tak ada kerja rumah kan? Kenapa tidak kerja rumah? kerja rumah. Kenapa belum kena pos lah? Sebab sunyi je kan. Hari Rabu, Khamis, Jumaat tu sunyi je. Itu yang saya maklumkan dengan orang. Kita sekolah mula bercuti Rabu untuk perayaan. Ada juga yang ambil bagi maklum macam itulah. Jadi kita pun buka yang Google Drive tadilah kan. Jadi semua maklumat masuk di sana. Yang ketiga, ada 3 cabaran saya tadi kan. Hasil tugasan yang sebelum ni, yang ibu bapa bagi itu dalam WhatsApp tadi kan, sebelum ni kan guru-guru dia, orang sini kata terlimpas. Kita tak dapat semak. Terlalu banyak. Sebab terlalu banyak. Kita nak cari dari atas sampai ke bawah pun, sampai handphone pun ada yang hang lah dan sebagainya kan. Jadi bila kita sudah ada Google Drive, jadi tugasan ibu bapa bagi melalui WhatsApp dan Telegram tu kita masukkan dalam Google Drive, dan guru-guru berkesempatan untuk menyemaknya. Dan saya pun secara tidak langsung dapat menyemak ataupun memantau tugasan murid hantar dan hasil semakan guru. Maknanya 2 in 1 lah. Jadi sangat mudah lah kita menggunakan begitu. Itu di peringkat sekolah rendah lah, peringkat sekolah saya sendiri, khususnya di sekolah Perintah. Terima kasih ya Puan Perintah atas perkongsian. Mungkin kita nak dengar juga daripada peran lainnya kita, Cikgu Syam.
tentang mungkin apakah isu yang dan cabaran dan bagaimana Cikgu Sam sendiri mengatasi masalah dan cabaran itu. Silakan Cikgu Sam. Okey, macam saya fokuskan kepada murid lah, sebab masalah tugasan dari segi saya fokuskan lebih kepada tugasan murid. Pada peringkat awal, tugasan murid ni macam tadi lah, semua situasinya sama kan, dibagi dalam bentuk yang sekali harung semua guru. Jadi bila masalah tugasan murid ni macam tadi lah, kita tak dapat cari kita punya subjek. Lepas tu parent tanya pun macam bercampur-campur. Kadang-kadang parent ni bila dia tanya, dia tak tanya subjek apa, cikgu mau hantar macam mana. Dia tanya mau hantar macam mana, kita tak tahu subjek apa yang dia tanya ni. Kan umum kan, sebab dia tanya tadi, kadang-kadang apa yang dia tanya tu sudah terlepas sebab terlampau banyak komunikasi. Jadi di situ disebabkan berlaku masalah begitu, maka wujudlah kumpulan sampingan, WhatsApp sampingan, di mana kumpulan subjek, contoh macam sains, dia ada kumpulan mata pelajaran sendiri, WhatsApp Sains 6 Belian. Jadi bila ada WhatsApp Sains 6 Belian, bagi je join link, parent masuk dalam tu. Maksudnya untuk sains hanya rujuk sana, untuk sains hantar di sana, dan semak di sana, khas untuk di sana. Itu salah satulah. Dan dari segi tugasan juga, pada peringkat awalnya tugasan tu tidak standard, tidak ada penetapan yang macam mana nak saya cakapkan, tidak ada penetapan yang dalam tugasan yang kita hantar tu, tidak ada satu ketetapan yang standard. Selepas fasa yang kedua, baru kita ada contohnya, dia mesti ada tajuk, mesti ada objektif, mesti ada tugasan kendiri. Maksudnya apa murid kena buat, sama ada dia menonton video YouTube, sama ada dia membaca atau apa. Lepas tu ada satu lagi tugasan pentaksiran. Secara langsung pentaksiran bilik tanda itu berlaku. Maksudnya kalau murid kena siapkan satu latihan yang dia mesti siapkan untuk pentaksiran dia, dan di bawahnya akan ditulis bila tarikh hantar, tarikh due untuk tugasan tu. Kalau dalam Google Classroom benda tu bersistem kan, tapi kami bagi juga, sebab kita tahu sebab tidak semua dapat masuk pada Google Classroom tu pada hari yang sama. Bila kita bagi post hari ni, dia tak dapat masuk hari yang sama. Jadi satu pendekatan kami dapat kenal pasti ada beberapa, macam saya sendirilah di kelas saya yang saya ajar, ada beberapa murid dia tidak boleh login GC walaupun kita sudah bagi ID. Bila kita telefon secara tu, rupanya mereka ni terperangkap di kawasan yang tidak ada masalah talian. Memang yang kalau yang di bahagian Ulu Lubai yang maksudnya line itu macam tak sampai. Jadi kami minta kebenaran, itu cara saya lah. Kami minta kebenaran yang saya boleh login untuk kali pertama tu. Bila kita login untuk kali pertama, benda tu aktif kan. Jadi semua guru yang bagi tugasan tu akan tersimpan di dalam tu, di dalam Google Classroom tu. Jadi dia tidak perlu scroll WhatsApp apa lagi lah. Jadi tersimpan di situ. Jadi murid ni mudah untuk dia, apabila parent tu keluar ke bandar dalam tempoh PKP tu, parent tu bagus juga, dia kumpul tugasan tu, dia boleh buka. Lepas tu nanti budak anak dia balik, dia balik, anak dia buat. Lepas tu minggu yang berikutnya keluar lagi beli. Masa tu kan PKP, hanya ketua keluarga yang boleh keluar. Jadi tugasan tu dia orang buat begitu. Jadi ada tempoh begitulah. Tugasan kami pun kami bagi tempoh tugasan seminggu. Contohnya macam sains setiap hari Khamis, saya bagi tugasan hari Khamis ni. So Khamis depan adalah due untuk penghantaran dalam tempoh seminggu tu. Macam Cikgu Yahya cakap lah, mesra. Kita tak tetapkan macam hari ni hantar, esok mesti hantar, tak. Sebab masalah dari segi sekolah rendah ni, masalahnya memang berkongsi handphone tu. Mana lagi yang adik-beradik? Yang adik-beradik memang ada. SKSNM pun memang ada, terutama yang B40. Dan saya sangat terharu pada minggu pertama tu kan ada bantuan kan. Ada satu parent tu dia bagi tahu, cikgu, saya baru dapat bantuan, saya beli handphone cikgu. Dia cakap begitu, untuk PDPC anak dia. Betapa dia komit untuk okey. Dan satu lagi, saya fokuskan juga sebab saya hanya frontline konon kan. Jadi saya memang fokus kepada tugasan. Satu lagi, kami macam saya fokuskan kepada jenis tugasan itu juga. Kami ada 3 dalam satu sekali penghantaran PDPC itu, kami sekurang-kurangnya ada 1 tugasan wajib.
tugasan wajib tu adalah tugasan yang mesti murid lakukan sekurang-kurangnya dari segi pentaksiran dia capai TP3. Maknanya tahap penguasaan. Tahap penguasaan dia TP3. Tetapi disertakan juga latihan ataupun tugasan yang mencapai TP yang macam pengayaan, tapi itu tidak wajib. Sebab yang wajib tu kita hanya fokuskan untuk kita cari penglibatan murid. Tetapi yang pengayaan tu kita faham ada murid yang kalau kita paksa, yang dia tak suka, dia tak akan buat. Jadi yang wajib tu mesti buat. Yang pengayaan tu sebab ada budak yang memang dia suka, dia sanggup buat. Tapi kalau budak yang memang sederhana sikit, dia macam dia buat yang wajib sudah. Maknanya cikgu sasarkan kepada menguasai tahap minimum saja. Menguasai tahap minimum itu wajib TP3. Tapi kalau yang pengayaan tu tidak wajib. Jadi kan tugasan begitulah kami, macam saya sendiri saya buat begitu. Tugasan yang cikgu beri merujuk kepada standar prestasi lah. Kalau dulu macam mula-mula tu cikgunya syok sendiri. Sebab kita ambil semua bahan yang dari luar, kita bagi-bagi. Tapi kan bila kita semak, budak tu tak boleh buat pun. Guru pada ketika itu masih terkejut. Sebab itu pada peringkat seterusnya saya nampak bila kita buat semakan, bila saya sudah buat semakan, di situlah saya memainkan peranan yang macam Cikgu Yahya cakap, mesti juga mau bercakap tu. Jadi saya mula buat Google Meet. Saya buat Meet kan. Meet tu bila saya buat, saya fokuskan kepada, saya bagi tugasan yang minggu lepas. Bila saya semak, minggu ini saya akan bincang dulu kesalahan murid tu. Maksudnya kami akan buat pembetulan bersama-sama. Kami akan buat pembetulan bersama-sama dan bincang. Dan Meet tu saya rakam. Sebab tidak semua dapat ikut secara live masa itu. Jadi saya rakam dan saya edit. Bahagian yang penting tu saya hantar di Telegram, share dengan murid yang tidak dapat ikut live pada masa itu. So itu cara saya mengatasi lah. So maksudnya budak pun still dapat 100% lah untuk melibatkan diri sebenarnya. Okey. Dan sebenarnya macam Cikgu Yahya cakap tadi, dia nak terima kasih kepada ibu bapa. Sebenarnya saya sangat terharu juga dengan ibu bapa ni. Sebab bila kita baca Facebook, kita baca status ibu bapa, ada kan ibu bapa sampai cakap, saya salute lah sama guru-guru ni. Saya sudah jadi singa sudah di rumah ni. Baru anak satu dua. Dia cakap, macam mana lah guru ni boleh sampai 30 orang 40 orang ni. Memang dia orang bahasa itu kan, masa PKP ni kita rasa kita sangat dihargai. Walaupun kita sambutan Hari Guru tidak semeriah yang sebelum ini, tapi bila kita nampak penghargaan ibu bapa tu yang sangat diorang menghargai kita, baru diorang nampak kok macam mana situasi kita di sekolah tu. Memang saya pun bagusnya ibu bapa ni kan dia orang puji kita macam mana dia orang pula boleh jadi singa dalam masa. Itulah. Ada banyak hikmah kan. Itulah. So saya fokus kepada tugasan murid lah. Sebab apa-apapun objektifnya pada hari itu, PDPC kita mesti hasilnya daripada murid itu sendiri kan. Bila kita buat refleksi, kita buat catatan. So itu saja dari saya. Oke, terima kasih perkongsian daripada peran lainnya kita. Ya, para penonton, bukan mudah untuk melaksanakan PDP sepanjang tempoh PKP dan PKPB ini. Mungkin jika kita lihatlah dengan mata kasar, ya satu tugas yang mudah. Cuma PJB dan guru-guru yang melaksanakan saja yang tahu betapa susah dan banyak cabaran yang perlu dihadapi dalam menjalankan semua ini. So kita masih ada sedikit masa untuk melihat. Saya rasa ada beberapa soalan yang dikemukakan oleh penonton di luar sana. Jadi sebelum kita menjemput ahli panel kita untuk membuat rumusan tentang tajuk kopi-kopi Hari Guru kita pada pagi ini, saya rasa tajuk kita yang sesuai lah pada hari ini itu PKP dan juga PDP, norma baru. So kita ada soalan daripada ibu bapa prihatin. Saya rasa soalan ini kita beri kepada ketiga-tiga panel. Mungkin jawab secara ringkaslah sebab kita ada sedikit masa. Soalannya berbunyi, sejauh mana ibu bapa dapat memberi komitmen terhadap PDPC sepanjang PKP ini. Saya ulang balik daripada soalan ini daripada ibu bapa prihatin, sejauh mana ibu bapa dapat memberi komitmen terhadap PDPC guru sepanjang PKP ini. Mungkin Cikgu ya? Ya.
Okey, terima kasih kepada Ibu Bapa Prihatin. Sebenarnya macam saya katakan tadi bahawa dalam senario PKP ini bukan sahaja kita guru bertindak sebagai guru diberi darjah, ibu bapa juga bertindak sebagai guru interim yang menyokong sebenarnya PDPC di rumah sebenarnya. Dan dalam konteks SMK Ranca-Ranca, saya dapat mengatakan di sini sejumlah 45.66% ibu bapa terlibat dalam PDPC anak-anak daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Peratusan yang sangat tinggi. Ya, bagi saya ini peratusan yang sangat tinggi. Kalau kita lihat ketetapan yang digariskan oleh KPM untuk pelibatan ibu bapa sukarelawan dalam, kalau tidak salah, 25% kan Cikgu Farida. 25% ya. Jadi ini sudah bagi saya dia melepasi itu keseluruhan untuk untuk tingkatan 5 sahaja. Pelibatan ibu bapa yang terlibat dalam PDPC membantu kita dalam PDPC anak-anak di rumah ialah sejumlah 95.08%. Jadi saya sangat bersyukur kerana saya dan kami memiliki ibu bapa yang sangat memberikan komitmen. Saya percaya dalam hasrat kita untuk mencipta kecemerlangan sekolah di SMK Ranca-Ranca, kami tidak bersendirian. Kami mendapat sokongan yang penuh daripada ibu bapa. Sebab itu saya mengatakan di sini bahawa ibu bapa di SMK Ranca-Ranca sangat memberikan komitmen yang tinggi, dan ini ditunjukkan daripada peratus pelibatan ibu bapa. Tidak termasuk bagaimana ibu bapa sendiri memberi pelaporan. Ibu bapa memberi pelaporan kepada sekolah. Maksud saya pelaporan itu mereka akan menghantar kerja buat anak mereka ataupun gambar anak mereka melaksanakan PDP dan kerja yang diberikan oleh guru terus kepada satu grup kami. Belum lagi ibu bapa memikirkan tentang data internet. Itu belum. Pada waktu PKP ini, saya setakat ini insyaAllah belum lagi dapat terimalah rumutan ibu bapa berkenaan dengan data ini. Cuma saja yang menariknya untuk SMK Ranca-Ranca, ada setengah guru kami yang telah memberikan insentif, memberikan data percuma kepada anak-anak murid yang menunjukkan prestasi pelibatan yang baik dalam PDPC, yang aktif. Jadi kita win-win situation. Pada masa yang sama kita meminta murid untuk menyiapkan tugasan, dan pada masa yang sama juga kita harus menghargai anak-anak murid kita. Dan untuk ibu bapa juga, kalau sekiranya ada masalah, saya anak-anak murid yang ada masalah, saya tidak minta guru-guru saya untuk berhubung dengan ibu bapa. Bagi saya tanggungjawab ibu itu guru itu biarlah mereka mengajar. Sebab situasi PKP ini masing-masing tekanan tinggi. Guru tekanan, ibu bapa tekanan, anak-anak murid tekanan. Jadi saya memikirkan bahawa cikgu kalau ada masalah, bagi tahu saja masalah itu kepada pihak pentadbiran. Saya selaku pengetua di SMK Ranca-Ranca akan mencari bagaimana untuk membantu guru-guru. Kalau ada murid yang ada masalah, yang tidak hadir kelas yang diadakan pada waktu itu, saya akan berhubung dengan ibu bapa. Dan alhamdulillah ibu bapa sangat menunjukkan komitmen yang baik. Itu yang saya rasa bersyukur, kerana ini merupakan anugerah berharga untuk SMK Ranca-Ranca. Ibu bapa yang sangat komitmen. So, Tania. Mungkin Cikgu Farida nak tambah sedikit. Okey, kalau di SK Tanjung Aru rasanya sama jugalah dengan di SMK Ranca-Ranca. Memang ibu bapa sangat mengambil beratlah dan sangat memberikan kerjasama apabila kita beri tugasan, dan mereka yang respon. Mereka dulu respon, baru anak-anak yang respon. Tapi ada juga yang anak-anak mungkin mereka berikan pinjam sekejap lah kan, telefon bimbit, dan anak-anak sendiri yang respon. Sebab saya pun berada dalam lingkungan WhatsApp kelas mengikut subjek, dan saya pun berada di sana. Memang anak-anak pun memang sangat teruja jugalah dengan hasil dengan kerja-kerja yang diberikan oleh guru-guru mereka. Saya juga di peringkat sekolah kami ada buat parents voice. Memang dari situ memang kita nampak penglibatan ibu bapa yang sangat tinggi lah. Kalau di sini saya boleh berikan kepada tuan, kebanyakan ibu bapa yang memberi respon berkaitan dengan penglibatan anak-anak mereka yang menggunakan telefon bimbit
walaupun menggunakan telefon bimbit ibu bapa 97%. Wah, satu memang sangat tinggi lah. Respon yang sangat baik. Memang respon yang sangat tanya lah kepada ibu bapa di terutama yang di Labuan kita sangat bersyukur lah komitmen yang sangat tinggi daripada ibu bapa terutama di Labuan pada pihak sekolah betul. So mungkin saya rasa soalan ini sudah terjawab. So mungkin kita beralih ke soalan yang kedua. Ada sedikit masa lagi. Soalan yang kedua saya rasa ini sesuai saya tujukan kepada Cikgu Yaya So daripada calon SPM 2020 ini pelajar kita bagaimana sekolah mendepani cabaran murid-murid yang akan menduduki SPM? Silakan Cikgu Yaya. Okey, memang kita pun agak bersimpatilah juga dengan calon SPM untuk tahun 2020 inilah. Tapi kita tidak boleh berdiam diri. Selaku bahagian pengurusan sekolah, pengetua dan juga barisan pentadbiran serta guru-guru tidak akan duduk diam. Dalam konteks ini, dalam tempoh bulan April, kami telah merangkap satu jajaran masa untuk membantu murid-murid SPM bagi tahun 2020 yang akan berlangsung pada tahun 2021. Sudah ada dirancang plan strateginya, plan dan plan operasinya. Langkah pertama dalam konteks saya ambil konteks SMK Rancangan. Saya rasa ini pun diambil juga oleh semua sekolah di Labuan ini mengambil perkara yang sama. Pertama, saya telah mengadakan mesyuarat bersama dengan panitia sejarah dengan BM untuk merangka satu program. Kami menubuhkan task force untuk 2 subjek yang berkenaan BM dengan sejarah. Jadi kami telah merangka satu program untuk memastikan semua murid kami ini mempunyai lulus untuk BM dengan sejarah. Itu satu tindakan pertama yang kami ambil, penubuhan task force untuk 2 subjek. Dan dalam task force itu kami membincangkan perkara-perkara seperti apakah satu pendekatan untuk membantu murid. Memang kita sudah rancang ni, dan pelaporan pun terus dari kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah dalam konteks SMK Ranca-Ranca kami telah mengadakan satu peperiksaan sebelum PKP itu berlangsung. Sudah dan pengendalian peperiksaan kami itu menggunakan format penuh. Kita bukan by topical, tetapi kita format penuh. Artinya melibatkan fully macam SPM. Jadi daripada data itu saya sudah dapat mengenal pasti keupayaan calon-calon di sekolah, dan kami telah daripada data itu kami telah menggunakan pendekatan the closing gap. Saya sudah bincang ini calon murid kita. Ini calon murid kita dan kita harus membantu mereka. Dia kata kita tidak cukup masa. Semua sekolah di Labuan tidak cukup masa. Bukan saya di Labuan, saya rasa seluruh Jadi apabila itu berlaku, kita perlu bertindak awal. Kita tidak boleh menunggu arahan. Kita sekarang ini kita punya klien kita, pengguna kita, ialah murid. Sejauh mana kita boleh membantu mereka, kerana SPM ini bagi saya penting untuk murid lah. Mereka ini menentukan masa depan mereka. SPM itu dianggap sebagai pintu utama untuk mereka melangkah kepada masa depan. Jadi sebab itu saya meletakkan untuk tingkatan 5 ini no kompromi. Bagi saya kita tidak boleh betul ansur terhadap masa depan mereka. Kita jangan korbankan masa depan mereka. Sebab itu untuk PDPC tingkatan 5 saya sendiri yang kawal. Saya kawal pelibatan murid, saya kawal PDPC guru untuk tingkatan 5. Saya mau murid mempunyai akses untuk menerima ilmu dan pengajaran daripada guru. Maknanya ibu bapa dan murid di luar sana tak perlu bimbang. Sekolah sudah ada. Sekolah bukan saya SMK Ranca-Ranca, seluruh Malaysia mempunyai strategi mereka untuk menangani permasalahan ini. Kerana tidak ada sekolah yang mahu melihat anaknya tidak Maknanya setiap sekolah sudah siap siaga lah. Saya percaya itu.
Saya juga dipahamkan Jabatan Pendidikan sendiri pun ada perancangan. Antaranya dengan mewujudkan duta PAK 21, dengan mewujudkan kumpulan pemikir mata pelajaran. Maknanya dengan adanya kumpulan-kumpulan ini dapat membantulah dalam kita mengatasi kekangan yang akan kita temui lah sebelum SPM diduduki oleh pelajar kita di Parlimen. So dengan masa yang sedikit ini, saya minta Cikgu Yaya merumuskan sedikitlah tentang tajuk kopi-kopi Hari Guru kita, yaitu PKP dan norma baru pendidikan di Nusa Labuan. Minta Tuan Pengetua buat rumusan sedikit. Okey, bagi saya pembelajaran dari rumah ini merupakan satu norma baru dalam kita mendepani pengajaran dan pembelajaran secara maya. Apa yang paling penting di sini ialah guru kena berilmu, berpengetahuan. Guru perlu mempunyai keupayaan, kerana guru ini merupakan tonggak yang paling penting untuk memastikan PDP secara maya itu dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Ini bertepatan dengan tema Hari Guru, iaitu berguru dengan demi ilmu, bina generasi baru. Itu paling penting. Kita tidak boleh menolak peranan guru ini sebagai indikator penentu untuk kejayaan PDPC secara maya ini. Jadi secara pribadi saya mengatakan bahawa PDPC secara maya ataupun pembelajaran dari rumah ini merupakan satu norma baru yang kita kena terima dan kita kena adapt terhadap situasi yang baru ini. Ini menjadikan pendidikan kita tidak statik dan kita akan berkembang dan menjadikan diri kita ini sebagai seorang yang bersifat terbuka dan sedia menerima perubahan. Jadi dipendekkan cerita, COVID-19, PKP dan PKB ini banyak mengajar kita. Hikmah lah, ada hikmah, ada hikmah. So terima kasih Cikgu Yaya atas rumusan yang singkat dan sungguh bermakna. Terima kasih sekali lagi pada semua ahli panel kita dan semua para penonton yang mengikuti rancangan kita secara dalam talian. Di kesempatan ini saya ingin memohon ribuan kemaafan anda ada salah dan silap sepanjang memudahcarakan majlis ini. Pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa Bali. Jadi disusun maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Stay at home, jangan keluar jika tak perlu. Stay safe, kita jaga kita, patuhi SOP PKPB. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan jumpa di lain siaran. Selamat Hari Guru, berguru demi ilmu, bina generasi baru.